Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Al-Hijrah edisi Ahad 14 Ogos bersama saya Zaim Samani. Meskipun serangan Zionis ke atas Gaza hanya 3 hari sebelum gencatan senjata berkuat kuasa, namun angka korban kali ini agak tinggi dalam kalangan rakyat Palestin dengan kira-kira 50 kematian. Lebih pilu, 17 daripadanya kanak-kanak, 4 lagi wanita. Namun perlu diingat kezaliman Zionis jangan dipandang hanya pada musim serangan sahaja. Hakikatnya, peluasan secara haram dan penjajahan Israel masih berterusan tak henti-henti. Hampir setiap hari, laman-laman sosial pro-Palestin memaparkan siri penjajahan peluasan tanah dan perobohan kediaman milik rakyat Palestin. Tiada kudrat untuk melawan, penduduk asal diusir begitu sahaja meskipun tanah asal telah diduduki sejak sekian lama. Itulah Zionis Israel. Dunia harus cakna bahawa tindakan wilayah haram Israel itu bukan ketika mereka menyerang Palestin dan Gaza sahaja. Sebaliknya, ia berlaku setiap hari. Qatar antara negara yang tampil menyebut bahawa ia sangat bimbang dengan situasi kemanusiaan di Palestin, khususnya Gaza, yang disifatkan semakin hari semakin buruk. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menterinya, Sheikh Mohammed Al-Thani, yang turut memegang portfolio Menteri Luar dalam sidang medianya di Kuala Lumpur baru-baru ini. We are very much concerned about the humanitarian situation and the deterioration of the humanitarian situation there in Palestine and especially in Gaza after the last round of bombing that the people in Gaza been exposed to. Kenyataan itu dibuat pada sidang media bersama Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Sheikh Mohammed melawat Malaysia selama 2 hari bermula Khamis lalu. Kata beliau, walaupun Qatar negara kecil, namun isu Palestin sangat besar dan penting buat negara itu. Minggu ini juga tamparan hebat buat Israel apabila laman sesawang rasmi bagi jualan tiket dan pakej hospitality untuk kempen Piala Dunia 2022 di Qatar menyenaraikan nama Palestin sebagai salah sebuah negara. Pada masa sama, tidak langsung perkataan Israel. Tindakan berani Doha itu mendapat pujian daripada pelbagai pihak, termasuk peminat bola sepak negara-negara Arab. Kesan daripada penyenaraian itu, penduduk wilayah haram Yahudi yang mahu membeli tiket menonton perlawanan pasukan mereka perlu memilih negara Palestin, memandangkan tiada pilihan untuk Israel di dalam seksyen Asia dan Asia Barat. Pujian melambung diberikan kepada penganjur ekoran ketetapan ini. Peminat bola sepak di rantau Arab menyifatkannya sebagai wajar dan tepat kerana mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara dan Israel sebenarnya tidak wujud. Ciapan-ciapan di Twitter turut menyokong tindakan Qatar kerana sememangnya diperakui bahawa Israel adalah asalnya merupakan tanah Palestin. Agensi berita Palestin Wafa turut melaporkan sebelum ini senarai negara yang tertera di laman sesawang itu adalah wilayah Palestin yang diduduki. Namun ia ditukar terus kepada Palestin. Media Israel turut melaporkan isu berkenaan, malah melaporkan nama wilayah haram itu turut tidak senarai dalam seksyen Eropah. Kejohanan Piala Dunia 2022 akan diadakan di Doha dengan perlawanan pembukaan dijadual berlangsung antara tuan rumah Qatar menentang Ecuador dalam aksi kumpulan A pada Ahad 20 November depan. Baik, kita harap Qatar konsisten dengan tindakannya tidak memasukkan nama Israel kerana rata-rata penduduk dunia tidak memihak mereka. Grup Al-Hijrah berehat seketika sekembali nanti. Lagi laporan menjelang kejohanan dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar. Kembali dalam Grup Al-Hijrah. Jika tadi kami melaporkan tentang ketiadaan nama Israel pada senarai negara di laman sesawang pembelian tiket Piala Dunia, kali ini kami fokus aspek keselamatan yang sudah pasti menjadi keutamaan dalam memastikan Piala Dunia di Qatar November depan berlangsung tanpa insiden tidak diingini. Pusat Kawalan Keselamatan yang dipanggil Aspire Command and Control Center telah memulakan operasinya dan lebih canggih ia mampu memantau situasi
di kesemua 8 stadium Piala Dunia secara serentak. Berbilion dolar dihabiskan dalam membina 7 stadium baharu, manakala 1 stadium sedia ada dibaik pulih. Manakala lebih 1 juta pengunjung luar Qatar dijangka membanjiri Doha bagi menyaksikan tamasya 4 tahun sekali itu. Mujur, kebanyakan negara kini menuju fasa endemik selepas virus pembunuh COVID-19 mengancam global antara tahun 2020 hingga tahun ini. Bagi memastikan jaminan keselamatan pada paras maksimum, Qatar memperuntukkan kos yang sangat tinggi bagi tujuan itu dengan pemasangan 15,000 kamera litar tertutup di 8 venue utama kejohanan. Turut dipantau pagar-pagar dan pintu masuk serta suhu stadium. We can open a door or all the doors in the stadium right from here. We have eyes on the ground. We can view all of the 15,000 cameras across 8 stadiums. You can do the surveillance from here. You can push certain content into the video screens in the corridors for any such use case scenario that you want to communicate with the fans. We can do this from here. We can make public address announcements from here. Sistem kawalan canggih ini juga dipasang bagi memastikan kawalan terhadap ancaman pengganas, bencana alam sehinggalah sekecil-kecil kes paip bocor yang boleh mencemar aksi Piala Dunia kali ini. Masalah pendingin hawa dan kesesakan di pintu masuk stadium juga boleh dikesan. Sementara itu, saringan keselamatan dilakukan di peringkat awal lagi, iaitu sebaik sahaja penyokong membeli tiket menonton perlawanan. Manakala CCTV di jalanan dan kereta api bawah tanah khususnya di Doha dilengkapi teknologi pengecaman wajah selain sistem pemantauan melalui drone di kawasan terbuka. Kurang 100 hari lagi, Qatar menjadi tumpuan bukan sahaja dengan penganjuran kejohanan bola sepak berprestij, tetapi juga kemampuan menjadi hos di sebalik situasi mencabar sejak beberapa tahun lalu, termasuk konflik diplomatik dengan beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi dan pandemik COVID-19. Baik, sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Ikuti Global Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan global dan dunia Islam. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.